أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hidayat As-Sibyan, muka surat 2, bagi atas sekali. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. الحمد لله الذي أوجب على عباده معرفة ألوهيته وألزمهم التقوى وإقامة حق ربوبيته. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Hidayatus Sibyan ni dia tidak datangkan terjemahan, dia hanya datangkan terjemahan pada kata Alhamdulillahilladzi aujaba ala ibadihi, itu ada didatangkan terjemahan. Tetapi Bismillahirrahmanirrahim tidak didatangkan terjemahan. Jadi terjemahan yang kita biasa duduk dengarnya adalah dengan nama Allah yang Maha Pemurah akan segala hamba-Nya dan Maha Penyayang kepada hamba yang mukmin di dalam negeri akhirat. Tak biasa. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah akan sekalian hamba-Nya dan Maha Penyayang akan hamba yang mukmin di dalam negeri akhirat. Itu hak terjemahan yang kita biasa duk dengar lah. Pemurah, penyayang. Pemurah, penyayang. Apa makna pemurah, apa makna penyayang? Dia pemurah ke penyayang ke? Mushtaq ambilan asalnya daripada rahmah. Asal dia lah rahmah, dengan makna Allah Ta'ala buat baik. Allah Ta'ala buat baik ni dengan kemurahan Allah. Kemurahan Allah tu Allah Ta'ala buat baik kepada segala hamba. Penyayang pun Allah Ta'ala buat baik. Dia ambil daripada rahmah asal dia. Ar-Rahman, Ar-Rahim asalnya daripada rahmah. Cuma Ar-Rahman, Ar-Rahim, dari segi pemurah penyayang ni, pemurah umum kepada sekalian hamba, penyayang kepada hamba yang mukmin di dalam negeri akhirat. Ini kita ambil molek hak kita duduk baca semua, hak kita terjemahan tu kita pandai. Pemurah penyayang, pemurah penyayang. Jadi pemurah penyayang ni kena tahulah pemurah Allah maksudnya apa, penyayang Allah maksudnya apa. Allah asma lafzul jalalah. Allah asma, nama bagi zat yang wajib ada. Allah nama bagi zat lizati al-wajibil wujud, nama bagi zat yang wajib ada. Allah ni asma. Tetapi kita biasanya Allah ni jadi Tuhan dah. Allah ni bukan jadi nama. Allah ni nama. Faham tak ni? Lepas tu kadang-kadang kita sebut Ar-Rahman nama bagi Allah.
Ar-Rahim nama bagi Allah. Betul tak cakap gitu dah? Ar-Rahman asma, Ar-Rahim asma nama. Allah asma juga. Jadi Ar-Rahman nama bagi Allah. Ada Ar-Rahman nama bagi Tuhan yang wajib ada. Boleh tak kita kata Ar-Rahman nama bagi Ar-Rahim? Boleh. Ar-Rahim nama bagi Ar-Rahman? Boleh. Itu nama sama nama tu kan. Lepas tu Allah nama juga. Tapi kitanya, jadi Allah ni kena kepada zat yang wajib ada. Pada asma. Ada orang ngajar tapi orang ni tak boleh kuat-kuat ni. Dengar sipi-sipi jadi fitnah pula. Dengar sipi-sipi. Dia ceramah, dia kata Allah bukan Tuhan, dia kata. Kejut kan? Allah nama bagi Tuhan yang wajib ada. Dia kata Allah bukan Tuhan. Lepas tu kejut orangnya. Allah nama asma, nama bagi Tuhan, sebagaimana Ar-Rahman asma, nama bagi Tuhan, Ar-Rahim nama bagi Tuhan, Allah nama. Dia kata. Jadi orang dengar tu kejut lah. Allah bukan Tuhan, Allah nama bagi Tuhan, sebagaimana Ar-Rahman, sebagaimana Ar-Rahim. Kemudian asma Allah ni panjang lah. Dia punya pengertian asma Allah subhanahu wa ta'ala ni. Yang mana asma Allah ni khas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nak letak kepada yang lain, hukumnya adalah haram. Dia kena letak Abdullah. Boleh lah. Dalam kitab dia ada cerita satu kisah, seseorang tu dibubuh nama anak dia dengan Allah, kena petih lalu dah. Ada satu kisah lah, waktu dicerita dalam kitab-kitab. Sebab apa? Sebab asma Allah hanya khas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian makna Allah pun khas kepada Allah. Sebab Allah ni dia datang daripada ilahun. Ilah ni mustaghniun an kulli ma siwa wa muftakirun ilaihi kullu ma adah. Yang mana terkaya daripada segala-galanya, segala-gala berkehendak hanya kepadanya. Ada tak di yang lain? Makna yang seumpama tu tidak ada. Jadi makna kepada asma Allah tertentu kepada Allah subhanahu wa ta'ala jua. Ar-Rahman pemurah, Ar-Rahim penyayang. Asma Ar-Rahman dia khas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nak letak kepada seseorang kena bubuh Abdur Rahman. Ar-Rahman tak boleh. Tapi kalau dia letak Rahman tanpa alif lam makrifah, setengah pan mengatakan okey. Sebab bila letak tidak ada alif lam makrifah ni, dia umumlah, boleh kepada nama-nama yang lain. Rahman. Tapi kalau bubuh alif lam makrifah Ar-Rahman, tak boleh. Alif lam makrifah mana apa? Waktu khas kepada nama Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Rahman tak bubuh alif lam pun tak payahlah. Bubuhlah Abdur Rahman. Ada ni. Adapun Rahim, nama asma Rahim boleh letak kepada seseorang tanpa bubuh abdu. Tapi seeloknya Abdur Rahim. Ada ni. Macam sebagaimana Abdur Rahman lah. Abdul Rahman, Abdul Rahim, tiba-tiba tak bubuh pun abdu, bubuh Ar-Rahim sahaja. Boleh letak kepada yang lain. Sebab asma Rahim ni dia umum, boleh letak kepada selain daripada Allah. Asma Ar-Rahman, sebagaimana asma Allah hanya tertentu nama kepada zat yang wajib ada, kepada Tuhan sahaja. Itu kira kepada asma tu. Kira kepada makna Ar-Rahman, asma ni khas. Asma terhadap nama-nama Allah.
Isim lah. Asma ni jamak. Al-asmaul husna, nama-nama yang elok. 99. Kalau satu isim tapi kita sebut asma semacam. Asma ni bukan nama orang ni. Kebetulan ada nama asma, panggil dia semua jadi. Jadi Ar-Rahman ni isim ni khas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi makna Ar-Rahman ni umum. Allah Ta'ala yang pemurah kepada sekalian hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemurah kepada sekalian. Adapun Ar-Rahim, asma nama Ar-Rahim boleh letak kepada yang lain walaupun tidak bubuh dengan Abdu. Tapi seeloknya Abdul Rahim lah. Tapi makna Ar-Rahim khas tertentu. Mana apa tertentu? Penyayang Allah kepada hamba yang mukmin jua. Mukmin je. Pemurah kepada sekalian hamba Allah, mukmin ke, kafir ke, soleh ke, tidak soleh ke. Itu umum dia panggil. Pemurah Allah ni meratai kepada sekalian. Penyayang Allah hanyalah kepada hamba yang mukmin jua. Penyayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu dalam kitab-kitab biasanya diterjemah dengan pemurah kepada sekalian hamba dan penyayang kepada hamba yang mukmin di negeri akhirat. Sebab apa dia jadi berbeza tu. Pemurah kepada sekalian hamba, sekalian. Penyayang kepada hamba yang mukmin. Mukmin dah. Ada kaidah di situnya. Tadi pemurah kepada sekalian hamba. Dia tak kait dengan mukmin ke, tidak mukmin ke, jak sebut. Sekalian umum meratai. Adapun penyayang Allah hanya kepada hamba yang mukmin di dalam negeri akhirat. Jadi pemurah Allah kepada sekalian hamba Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bahawa Allah Ta'ala beri nikmat-nikmat hok kasar-kasar tu lah. Nikmat hok kasar-kasar, nikmat hok nampak dengan mata lendai tu. Nikmat hok kasar-kasar, nikmat harta, tu nikmat hok kasar-kasar tu. Adapun penyayang Allah dengan bahawa Allah mengurniakan nikmat yang halus-halus, nikmat yang seni-seni. Nikmat apa? Iman. Nikmat apa? Ma'rifah. Nikmat iman, nikmat ma'rifah ni nikmat yang dipanggil daqiq, yang halus-halus. Ni kita boleh tunjuk iman, boleh tunjuk makrifah. Ni hak halus. Iman, makrifah, kemudian dengan ilmu-ilmu kurniaan hanya tertentu kepada hamba yang mukmin jua. Jadi Ar-Rahman dalam setengah-setengah kitab tafsir dia menterjemahkan Ar-Rahman al-mun'imu bijalailin ni'am. Al-Mun'im, Tuhan yang beri nikmat yang kasar-kasar, yang dapat dengan usaha. Hak ni nikmat yang kasar-kasar yang dapat dengan usaha ni kepada sekalian hamba. Mukmin ke tidak ke, Tuhan beri kepada sekalian hamba di atas dunia. Yang mana kalau kita tengok, terkadang orang yang kafir tu lagi banyak bolehnya. Kalau kita pergi kepada nikmat contohnya harta dunia ni kok, hak terkaya bukan orang kafir, hak terkayanya. Ada nama orang Islam tu kerana dia raja satu-satu negara yang ada minyak. Kalau tengok hak atas sungguh-sungguhnya hak kafir. Pada ni itu datang daripada kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada sekalian hamba di dunia. Itu kemurahan. Itu bukan kasih sayang. Jadi sini kita kena faham juga.
Kalaulah kita ni Allah Ta'ala beri kepada kita bagai-bagai nikmat kasar-kasar tu lah, harta banyak apa semua, jangan kita ingat Allah Ta'ala kasih sayang dah kepada kita tu. Sebab apa? Sebab kita kerja buat berjaya belaka. Kalau Tuhan tak kasih sayang, kerja buat takkan jadi berjaya. Hak kerja buat berjaya tu nikmat kasar-kasar, bukan nikmat hak halus-halus. Nikmat kasar-kasar ni orang kafir lagi berjaya. Kan ni? Orang kafir lagi berjaya. Itu bukan apa? Neraca apa? Ni apa ni? Neraca dak orang kira. Bukan neraca yang menunjukkan bahawa Allah Ta'ala kasih sayang kepada kita, bukan. Neraca kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita, Allah Ta'ala kurniakan iman, kurniakan makrifah, kurniakan taufik dan hidayah. Hati. Hati halus-halus tu. Hati. Tanda Allah Ta'ala kasih sayang. Bukan tanda Allah Ta'ala kasih sayang ni dengan Allah Ta'ala beri bagai-bagai nikmat-nikmat kasar-kasar daripada harta benda, bukan. Ni kadang-kadang kita jadi terpedaya, yang mana terkadang dalam keadaan Allah Ta'ala tidak kasih sayang pun kepada seseorang hamba, tapi Allah Ta'ala beri kepada dia atas dunia ni berjaya belaka dianya. Tapi Allah tidak kasih sayang ke dia. Allah tidak beri iman, Allah Ta'ala tidak beri makrifah, Allah Ta'ala tidak beri taufik hidayah. Tapi Allah Ta'ala beri dia kejayaan atas dunia. Akhir dia pun terpedaya. Dia ingat ke Tuhan kasih sayang ke dia kerana pekerjaan dia berjaya. Itu bukan kasih sayang, itu istidraj daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hak dibimbangi. Istidraj daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab pernah satu kali tu dengar cerita, dicakap sekarang saya berniaga berjaya. Itu tandaan Allah Ta'ala kasih sayang kepada saya. Dah kena sangat tu. Itu dah kena. Kita maklumlah, manusia yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada harta, mati ada tinggal harta. Tak ada, maknanya Allah tidak kasih sayang. Hak kaya Qarun, tengok kekayaan Qarun tu bukan harta, kunci gedung pun. Kunci gedung pun diangkat dengan binatang. Kunci, bukan harta. Itu semua kemurahan Allah, rahman Allah kepada sekalian. Rahman Allah kepada sekalian. Rahim Allah, kasih sayang Allah tertentu hanya kepada hamba-hamba yang mukmin, dengan bahawa Allah Ta'ala campur iman, campur makrifah, beri taufik dan hidayah. Itulah orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan tandaannya di nikmat-nikmat kasar-kasar, harta benda atas dunia. Sebab apa? Sebab nikmat yang kasar-kasar, harta benda atas dunia ni, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tak ada nilai. Tak ada nilai. Sebab tu Allah Ta'ala beri bagai-bagai hak dunia ni, sebab tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW bersabda, Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syurbata ma'. Jikalau adalah dunia ni menyamai, bernilai dunia ni menyamai di sisi Allah sebelah sayap nyamuk.
dunia ni ada nilai. Jikalau dunia ni ada nilai di sisi Allah seberat sebelah sayap nyamuk, ada nilai. Jikalau nescaya Allah Ta'ala tidak akan beri minum akan orang kafir daripada dunia walaupun seteguk air. Ada ni. Kalau dunia ni ada nilai di sisi Allah, walaupun nilai tu hanya sebelah sayap nyamuk, nescaya Allah Ta'ala tidak akan beri minum kepada orang kafir walaupun seteguk air. Sebab orang kafir tak layak dapat satu benda yang bernilai di sisi Allah. Tapi dunia tak ada nilai di sisi Allah. Sebab tu Allah Ta'ala beri bagai-bagai kepada orang yang kafir. Bukan kafir saja, lawan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak dunia yang ada sekarang ni bernilai kalau jadi akhirah. Bernilai lah. Dunia yang ada sekarang akan bernilai bila jadi akhirah. Kita kena faham juga. Jangan kita faham dunia ni akan bernilai bila jadi akhirah dengan bahawa kita infak sekalian. Kalau iman kita seumpama iman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, infaklah sekalian. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu infak separuh. Tu Sayyidina Umar. Kita ni iman tahap Sayyidina Abu Bakar, infak sekalian. Baguslah. Tapi Sayyidina Abu Bakar infak sekalian, senyum-senyum. Kalau kita infak sekalian, esok nak makan apa? Mikir dah pulaknya esok nak makan apa. Tu kita mana boleh. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ni saudagar yang kaya ya. Infak sekalian bukan duduk senyap pula, cari pula. Infak pula, cari pula. Orang di selepas ingat Sayyidina Abu Bakar infak sekalian, Sayyidina Abu Bakar pun senyap di dalam masjid. Dah. Tapi dunia semua tu akan jadi akhirah. Kalau kita ada simpang taruh pun, kita kena letak niat molek. Jangan simpang taruh niat kitanya nak membilang-bilang. Duk bilang-bilang, duk tengok buka buku tu lah. Sekarang buku tak ada. Tak ada. Dulu orang buka peti, buka banyak, dia tutup, dia buka, dia tutup. Orang dulu, orang sekarang ni dia buka buku, buka tengok angka banyak tu, buka, senyum, tutup, dah lama buka pula. Sekarang ni tak ada dah, tak ada buku nak tengok macam mana. Nak tengok banyak ni orang ni. Dia itulah dia daftar dengan bank, boleh tengok dalam komputer pula. Buka komputer tengok. Banyak. Jangan duduk kosak tu. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ada bilang-bilang ni. Tapi simpanan yang ada, mudah-mudahan bila kita tak ada, keluarga kita tidak hidup dalam keadaan meminta-minta. Gitulah niat tujuan kita ni, hak ada simpanan. Tapi masalahnya kita ni tak ada dah keluarga kitanya. Keluarga kita tu hak sendiri belaka dah. Anak-anak pula yang hantar kepada kita. Lepas tu kita simpan untuk anak kita. Anak kita yang kita dah sekarang kan. Macam mana? Hak Nabi kata jangan tinggalkan keluarga dah kerana meminta-minta. Hak tengah kita ada tanggungjawab ni tengah ada tanggungjawab. Kena ada persiapan kalau ada apa-apa yang berlaku, anak bini kita tidak hidup dalam keadaan meminta-minta. Nabi suruh seumpama tu. Tapi kalau anak kita sudah berjaya dah, apa benda lagi? Hak bagian kita ni, supaya anak tidak meminta-minta macam anak kita yang duit kita ni. Nak kosak apa lagi? Sungguh ni. Masa saya duduk pondok dahulu, ada orang-orang yang orang pecing, orang cerdik-cerdik pesen kita tahu dah, dia bukan orang kampung. Pesen orang kampung ni di pesen lain. Pesen orang ni orang hot standard tu pesen lain.
Di pondok-pondok ni kadang-kadang mari hok gulungan ni kadang-kadang hok rumah-rumah sewa kat pondok jatuh jadi mahal. Mari hok ni lah, mari hok senang-senang ni. Jadi akhirnya orang di tanah-tanah tepi tu dibuat untuk sewa. Jadi jatuh ke mahal lah sebab permintaan tinggi. Mari orang-orang ni. Mari orang ni. Dia tak ada simpan. Sama ada specing ke, sama ada dia dapat duit ke, dia hanya pegang untuk untuk dipakai sebulan, hak lain tu diinfak. Sebab apa? Sebab dia kata pencing tak putus sampai ke mati. Lepas tu anak-anak dia pula duk beri semua. Anak-anak pula dia kata lepas anak-anak dia tahu bahawa dia banyak infak, anak dia lagi beri pula ke dia. Badan ni anak dia lagi beri. Sebab apa? Sebab dia tahu dah waktu dia infak. Kuat ni. Kalulah anak beri-beri, dia duk sipang, duk pegang, duk tengok, duk sipang, duk pegang, duk tengok. Nak kosek sayang. Akhirnya anak kata tak payah beri lah, dia tak pakar pun. Dia duduk sipang, bilang, lepas tu tengok, lepas tu senyum. Main duduk gitu je. Ni tak ni. Dia apabila waktu dia infak, anak dia kau beri. Tapi dia hanya pegang untuk pakai di sebulan. Tu. Ada ni. Ada orang sok sebab apa? Sebab dia tidak ada dah. Keluarga bawah tanggungjawab dia tidak ada. Maknanya ada harta di kita, letak niat molek. Letak niat molek. Ada ni. Nak jadi bernilai, niat tu letak niat agama. Niat tu letak niat akhirah. Hak dunia, hak asal tak ada nilai ni akan jadi bernilai. Tapi hak dunia, hak asal tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada nilai walaupun seberat sebelah sayap nyamuk, nescaya Allah Taala tidak akan beri minum kepada orang kafir walaupun setegak air. Tapi tak ada nilai, Allah telah beri bagai-bagai. Tu kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tanda kasih sayang Allah, Allah Taala beri nikmat-nikmat. Al-mun'im bidaqaiqin ni'am dipanggil. Al-mun'im bidaqaiqin ni'am. Allah Taala memberi nikmat yang halu-halu. Nikmat tadilah iman, makrifah, taufik, hidayah. Hak ni tak ada nilai ni. Hak ni tak ada orang boleh beri ni. Ada orang boleh beri. Taufik, hidayah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau ya Muhammad tidak boleh bagi hidayah kepada orang yang engkau kasih. Siapa? Abu Talib. Akan tetapi Allah Ta'ala lah yang bagi hidayah kepada sesiapa yang ia Allah Ta'ala kehendak. Ada ni. Adapun hak nikmat, hak kasar, hak dunia ni boleh pada zahirnya orang yang beri itu pada zahir lah. Tapi nikmat yang halus ni orang tak boleh beri. Faham tak ni? Nikmat yang halus ni, iman, makrifah. Walaupun seseorang tu hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya masuk Islam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam zahirnya, tapi Allah Taala tidak beri nikmat iman dan makrifah. Contohnya puak-puak munafik pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Mana tu? Tuhan tak kasih sayang, lepas tu Tuhan tidak beri nikmat yang halus, iman dan makrifah. Walaupun mereka hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun nikmat kasar-kasar ni, pada segi zahirnya orang boleh tolong beri. Itu pada zahir. Hakikinya makhluk Tuhan belaka juga pada zahir. Harta orang boleh tolong beri pada zahir. Itu hak nikmat yang kasar. Kemurahan Allah beri kepada sekalian hamba. Kemudian Ar-Rahim, Allah Ta'ala memberi nikmat yang halu-halu, nikmat iman dan makrifah. Kasih sayang Allah hanya kepada hamba yang mukmin.
Nyata kasih sayang Allah ada di hari akhirat. Mana nyata kasih sayang Allah? Dengan bahawa dipisahkan antara orang mukmin dengan orang yang kafir. Orang mukmin dimasukkan ke dalam syurga, orang kafir tidak dimasukkan ke dalam neraka. Nyata rahim Allah, kasih sayang Allah hanya kepada hamba yang mukmin, nyata di hari akhirat. Nyatanya di hari akhirat dengan bahawa Allah tak memasukkan orang mukmin ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang kita maklum syarat syurga adalah iman. Itu syarat syurga Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah hanyalah kepada orang-orang yang muttaqin. Kasih sayang Allah hanya kepada orang-orang yang muttaqin. Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah Ta'ala kasih kepada orang-orang yang bertakwa. Innallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya Allah Ta'ala bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Hak takwa ni kita kena ngaji pula. Hak takwa, hak kita duk dengar sokmo tu, mengerjakan segala kewajipan, meninggalkan segala larangan, itu takwa yang pertengahan. Ini basic ni, kita kena faham dalam bab hak asas-asas seumpama ni. Sebab takwa ni kita duk dengar sokmo. Takwa, muttaqin, orang yang bertakwa. Muttaqin ni, orang bertakwa ni, kita kena tahu juga dia punya peringkat-peringkat dia. Di awalu maratibit taqwa adalah at-taqwa anisyirki. Permulaan martabat takwa adalah at-taqwa terpelihara daripada menyengutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu permulaan martabat takwa. Boleh naik kepada martabat yang kedua, orang yang terpelihara daripada menyengutukan Allah ni pula mengerjakan segala kewajipan, meninggalkan segala larangan. Itu takwa yang pertengahan. Naik pula takwa yang paling tinggi, mengerjakan suruhan, wajib sunat. Meninggalkan larangan, haram, makruh, khilaful aula, benda-benda harus yang tidak ada faedah, tinggal belaka. Itu takwa hak atas sekali. Ada ni. Kemudian antara tiga martabat darajat takwa ni dikena setangga. Tak boleh nak lompat. Nak duduk takwa yang pertengahan, mengerjakan segala kewajipan zahir dan batin, meninggalkan segala larangan zahir dan batin ni bernilai jikalau lepas takwa permulaan terpelihara daripada menyengutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak terpelihara menyengutukan Allah Subhanahu wa taala dengan bahawa mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, wa naudzubillah, hak nampak zahirnya buat segala kewajipan, tinggal segala larangan, tidak bernilai. Tidak bernilai. Sebab nak naik kepada mengerjakan segala kewajipan zahir dan batin furu' agama ni, dia kena ada takwa hak permulaan, iaitu terpelihara daripada menyengutukan Allah, tu usuluddin, tapak agama. Betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nak mengerjakan sunat ni, takwa hak pertengahan tu, kewajipan beres belaka. Ada ni. Kewajipan kita sempurnakan zahir dan batin. Kewajipan hubungan kita dengan Allah, kewajipan hubungan kita sesama manusia kita sempurnakan. Bolah amal-amal sunat kita bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab amal sunat ni disyariatkan, hikmahnya adalah untuk menampal kekurangan kewajipan yang kita buat belaka, tapi banyak tapung dia panggil. Contoh semayang, tak ada orang kita tinggal semayang kitanya. Puasa, tak ada orang kita tinggal puasa kitanya. Zakat clear, beres belaka. Tapi semayang kita tak sempurna, disyariatkan semayang sunat untuk menampal kekurangan pada semayang fardu kita. Hak cukup dah kita buat, tapi tak sempurna. Ada ni.
Dengan puasa sunat menampal kekurangan. Hak puasa Ramadan hak kita cukup tapi tak sempurna. Sedekah jariah menampal kekurangan hak ada dalam zakat-zakat kita tu. Tak ada dah kekurangan. Amal sunat akan mengangkatkan darajah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan beres dah, sempurna dah, ditampal dengan amal sunat ni akan mengangkatkan darajah seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan kita hanya fokus pada amal sunat, kewajipan kita tidak pedulikan. Kita fokus pada kewajipan hak zahir batin ni, sembahyang puasa contohnya, tapi bab iman, bab akidah, bab mentauhidkan Allah kita tak berapa cara. Itu kena tak molek tu hak martabat kedudukan takwa. Takwa yang pertama adalah terpelihara daripada menyengutukan Allah Subhanahu wa taala. Hak takwa yang pertama ni lah faedah dia selamat daripada kekal neraka Allah Subhanahu wa taala yang 6 lapis. Untuk selamat daripada kekal neraka Allah Subhanahu wa taala, hak 6 lapis itu adalah at-taqwa anisyirki, terpelihara daripada menyengutukan Allah Subhanahu wa taala. Kita maklumkan lapisan neraka ada 7 lapisan. Lapisan neraka ada 7. Lapisan atas sekali neraka Jahannam. Hak tu tempat keseksaan kepada orang yang lepas takwa yang permulaan tapi tak naik takwa yang pertengahan. Tapi nak ceritanya, duduk takwa permulaan tu selamat daripada kekal neraka Allah 6 lapis. Tak ada takwa tu kekal neraka Allah walaupun nampak zahir semayang puasa tak tinggal sekalipun. Tak ada ni. Kemudian bukan setakat nak selamat daripada kekal neraka, nak selamat daripada neraka Jahannam, tempat keseksaan kepada orang mukmin yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak selamat daripada neraka Jahannam, naik takwa hak pertengahan. Buat segala kewajipan zahir dan batin, tinggal segala larangan zahir dan batin, maka selamatlah daripada neraka Jahannam. Masuk syurga ma'as-sabiqin, bersama dengan orang yang dahulu masuk syurga tanpa neraka Jahannam. Kemudian syurga ni pula ada 7 darajah dalam syurga. Nak kibat darajah ni pergi pada takwa hak paling tinggi tu, wajib sunat. Orang yang ada kedudukan di sisi Allah, dia akan dapat darajah syurga yang tinggi. Jadi kita kena selapis. Nak selamat dari neraka, duduk takwa yang permulaan, terpelihara daripada menyengutukan Allah. Terpelihara menyengutukan Allah, menyengutu pada zat, pada sifat dan pada perbuatan. Terpelihara daripada menyengutukan Allah pada zat. Orang Islam tak adaklah Tuhan ada 2, 3. Tapi terpelihara daripada menyengutukan pada perbuatan. Ni hak banyak tak lepas. Dengan bahawa kita berpegang sekalian perbuatan Allah Subhanahu wa taala, makhluk tak bekas sama sekali. Tu hak ni mentauhidkan Allah, tidak mensyirikkan Allah pada perbuatan. Lepas itu barulah nak selamat daripada neraka Jahannam, pergi kepada amal-amal yang soleh, mengerjakan segala kewajipan zahir dan batin dan meninggalkan larangan zahir dan batin. Dapat syurga Allah direct. Nak syurga, nak darajah ni, pergi kepada amal wajib sunat ni. Amal sunat ni yang akan menentukan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amal wajib menyelamatkan kita daripada neraka. Amal sunat yang akan menentukan darajah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau darajah kita di sisi Allah tinggi, dapatlah balasan syurga darajah yang tinggi.
Tapi nak cerita bab darajah syurga, cerita dulu selamat dari neraka Jahannam dengan mengerjakan segala kewajipan zahir dan batin. Sebelum tu bicara bab hak takwa, hak permulaan. Ni pastikan kita betul-betul orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang dapat sekurang-kurang martabat takwa tu pun termasuk mereka yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikasihi macam mana? Allah Ta'ala beri iman kepada dia, beri makrifah kepada dia, selamat dia kekal neraka Allah, akhirnya akan ke syurga. Ini pun orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hak nyata betul-betulnya orang yang dikasihi oleh Allah, orang yang selamat daripada neraka Jahannam. Orang yang betul-betul dikasihi oleh Allah, orang yang dapat darjah-darjah yang tinggi di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kasih sayang Allah, rahim Allah hanya kepada hamba yang mukmin jua, hamba yang mentauhidkan Allah, hamba yang tidak mensyirikkan Allah. Kasih sayang Allah nyatanya di hari akhirah. Jadi pemurah Allah kepada sekalian di dunia, dan kasih sayang Allah hanya kepada hamba yang mukmin di hari akhirah. Ni hak huraian berkaitan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi aujaba ala ibadihi ma'rifata uluhiyatih wa alzamahumut taqwa wa alzamahumut taqwa wa iqamata haqqi rububiyyati. Wallahu a'lam. Ini kitab Hidayatus Sibyan muka surat 15. Muka surat ni hak Jawi lah. Hak Jawi. Hak Rumi tanda muka surat sendiri. Ini sungguhlah sebab saya bawa hak saya pakai ni hak Jawi. Jadi muka surat Jawi lah. Muka surat Rumi tu kena tanda sendiri. Warna kita ni mana banyak Jawi dengan Rumi? Mana banyak Jawi dengan Rumi? Banyak Rumi. Tengok depan Rumi, hak belakang tu Jawi belakang. Hak belah depan Rumi. Hak belakang tu Jawi belakang. Muka surat 15 baris bawah sekali. Surat 15 baris bawah sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan yang dihubungkan dengan dia dengan sembahyang sunat mutlak, dan yang dihubungkan dengan dia dengan sembahyang sunat mutlak, yang dihubungkan dengan bahawa sama hukum pada pihak sama-sama memada dalam niat dengan qasad sahaja, dan yang dihubungkan dengan dia dengan sembahyang sunat mutlak yang memada pada niatnya qasad jua sahaja aku sembahyang. Jadi hak ni pun sama juga hukum dia, sama dengan sembahyang sunat mutlak, tetapi bukan sembahyang sunat mutlak ni, tapi hukumnya sama. Sama macam mana? Pada kata memada dalam niat sembahyang dengan qasad jua. Mana? Seperti tahiyatul masjid dan minta hujan, istisqa, dan sembahyang hajah, dan sembahyang istikharah, dan sunat wuduk, dan tahajud, dan lain-lainnya,
daripada tiap-tiap sembahyang yang dikosak dengan dia dengan tiap-tiap sembahyang, memperbuatkan sembahyang jua dengan bahu kosok dengan bahu dan niat memada dengan kosok. Aku nak sembahyang. Jadi kita bicara berkaitan dengan rukun niat, rukun sembahyang yang pertama. Dalam kitab Hidayatus Sibyan ni, dia niat ni dia letak kepada 4 martabat, 4 peringkat. 4 martabat ni dengan iktibar, dengan kira bahagian-bahagian niat. Kalau martabat yang pertama, bahagian niatnya satu jelah, kosok jua. Martabat yang kedua, bahagian niat 2 juga, kosok dan ta'ayyun. Martabat yang ketiga, bahagian niat, juzuk niat 3, kosok, ta'arud, ta'ayyun. Bahagian yang keempat, juzuk niat, bahagian niat 4 juga, kosok, ta'arud, ta'ayyun, ta'ayyun nafsah. Disusun gitu. Ni namanya lebih teratur, lebih sistematik dalam kitab Hidayatus Sibyan ni. Jadi kita dan niat sebenarnya ada 3 level panggil tak? 3. Martabat yang pertama kosok saja, semayang apa dia akan cerita. Martabat yang kedua kosok dan ta'ayyun, semayang apa. Martabat yang ketiga kosok, ta'arud, ta'ayyun. Martabat yang keempat kosok, ta'arud, ta'ayyun, ta'ayyun nafsah. Ni wajib nak tahu belaka ni. Niat tu ngapa budak-budak tu? Apakah juzuk niat, bahagian niat yang wajib kita niat ketika takbiratul ihram? Ada hak kosok saja, ada hak kosok dan ta'ayyun, ada kosok, ta'arud, ta'ayyun, ada kosok, ta'arud, ta'ayyun, ta'ayyun nafsah. Ta'ayyun nafsah termasuk niat sebagai imam, niat sebagai makmum. Apa hukum seorang makmum niat sebagai makmum di dalam takbir? Apa hukum seorang imam niat menjadi imam di dalam takbir? Ni kena tahu belakalah. Kita makmum kan, pasti kita niat sebagai makmum. Kita sembahyang fardu zuhur makmuman, kita niat fardu Jumaat makmuman. Kita sembahyang fardu zuhur berjemaah niat sebagai makmum. Kita sembahyang fardu Jumaat niat sebagai makmum. Tapi antara 2 niat makmum ni hukum je berbeza. Niat makmum ketika sembahyang Jumaat itu martabat yang keempat. Sembahyang Jumaat ni dia ada 4 juzuk niat yang wajib kena niat. Kosok, ta'arud, ta'ayyun, ta'ayyun nafsah. Sahaja aku semayang fardu Jumaat imam, fardu Jumaat makmum. Itu 4 bahagian. Itu contoh ni. Ada pun umpama semayang fardu zuhur, dia duduk martabat yang ketiga je, kosok, ta'arud, ta'ayyun. Saja aku semayang fardu zuhur. Apa hukum niat imam? Sunat. Apa hukum makmum niat makmum? Wajib kerana kita nak ikut perbuatan untuk imam, bukan wajib sebagai syarat sah niat, bukan. Adapun niat imam, niat makmum pada sembahyang Jumaat itu syarat untuk sah rukun niat. Hari Jumaat tengok satu tu imam tu kita tak mau ikut dia. Kita pun saja aku sembahyang fardu Jumaat 2 rakaat kerana Allah, tak sah. Sebab apa? Sebab Jumaat syaratnya berjemaah. Jumaat syarat sahnya berjemaah. Zuhur berjemaah tu fadilah, nak dapat gandaan 27. Jumaat berjemaah, Jumaat ada 6 syarat untuk sah Jumaat. Jumaat ni kan ada 6 syarat untuk sah. Di antaranya berjamaah. Jadi nak panggil berjemaah, dalam takbir imam kena niat imam, makmum kena niat makmum. Baru dipanggil berjemaah, barulah sah sembahyang Jumaat. Dicakap kat luar Allah tadi
Kita pergi sembahyang Jumaat kena ikut imam hak kita tambuh. Lepas tu macam mana awak? Saya sembahyang Jumaat seorang, dia kata. Oh ni kena jar pasal ni jahil. Dia tak kenal ketua imam. Lepas tu dia sembahyang Jumaat seorang. Kena dia jahil sangat dak reti buat Jumaat ni. Zuhur lain. Zuhur berjemaah bukan syarat sah sembahyang. Tu fadilah gandaan 27. Lepas tu kalau Jumaat ada tak gandaan 27. Kalau Jumaat fardu ain gandaan lebih lagi lah. Faham tak ni? Gandaan fadilah berjemaah 27 dah. Gandaan fadilah berjemaah hak syarat sah Jumaat. Sedok tanya lah waktunya. Tu lebih lagi lah gandaan. Sebab dianya adalah syarat untuk sah sembahyang, sah niat sembahyang Jumaat. Ada ni. Gini ni contoh. Cerita bab gandaan. Baca Al-Quran di luar sembahyang, satu huruf satu pahala. Bukan satu ayat satu pahala. Bukan satu lafaz satu kalimah satu pahala, bukan. Alif lam mim 3 pahala. Ada ni. Bukan satu kalimah satu pahala, bukan. Satu huruf satu pahala. Tapi kalau baca dalam sembahyang, satu huruf 10 pahala. Itu baca dalam sembahyang. Setengah menceritakan satu huruf 100 pahala. Kalau baca dalam sembahyang. Itu hak bacaan sunat. Surah contohnya. Kalau bacaan Fatihah, dak cerita tu wajib. Ada ni. Kita cerita tadi hak sunat, baca Quran luar sembahyang sunat, baca surah dalam sembahyang sunat. Hak sunat ni hak ni luar sembahyang satu huruf satu pahala. Dalam sembahyang surah satu huruf kongkong 10 pahala. Hak tu cerita bacaan sunat. Macam mana bacaan Fatihah? Fatihah ada 156 huruf. Kalau kita baca dengan Maliki Yaumiddin, kalau baca dengan Maliki Yaumiddin 155 huruf. Tu Fatihah kita tu. Berapa fadilah? Tu wajib. Bab fadilah tu cerita dah lah. Ada ni. Sama macam tadi. Fadilah berjemaah Zuhur 27. Lepas tu berjemaah Jumaat. Tu wajib tu. Atau syarat untuk sah sembahyang. Bab fadilah lagilah lebih. Sebab fadilah amal wajib, satu amal wajib melebihi fadilah 70 amal sunat. Ada ni. Pahala fadilah ganjaran amal wajib satu melebihi kelebihan 70 amal sunat. Tapi kita nak ceritanya apakah hukum niat berjemaah imam makmum tu. Ni hak berkaitan dengan bahagian hak wajib kita kena tahu. Hak rukun yang pertama, rukun niat. Jangan sampai peringkat sembahyang selama-lama ni saya kosok ta'arud ta'ayyun tak pernah dengar pun, dia kata. Baru je dengar kosok ta'arud ta'ayyun. Lepas tu ta'arud apa dia pula? Ta'ayyun apa dia pula? Bahasa Arab tau. Bahasa Arab dak cerita dah. Niyatun, niat bahasa Arab. Ke bahasa Arab niat. Takbiratul ihram bahasa Arab ke bahasa Melayu? Bahasa Arab. Raqaq bahasa Arab. I'tidal bahasa Arab. Sujud bahasa Arab. Duduk antara dua sujud bahasa Melayu. Itu bahasa Melayu. Tasyahud, selawat, salam, tertib bahasa Arab lah ke. Jadi kosok ta'arud ta'ayyun pun bahasa Arab dah kira dah tu jadi bahasa Melayu dah. Tapi kadang-kadang sahabat peringkat tak pernah pun. Kosok ta'arud ta'ayyun tak pernah dengar pun dia kata. Tu tak belajar gitu tu. Niat saja tu budak umur 5-6 tahun sudah ngapal rukun 13. Jadi kita kena tahu dalam niat ni berapakah bahagian ataupun dipanggil juzuk yang wajib kita niat. Jadi hak martabat yang pertama, hak wajib niatnya kosok jua.
aku nak sembahyang. Sahaja aku sembahyang. Macam sebut pengelepah lah. Tak sudah tanyalah niat lain. Kalau tukar daripada sahaja aku sembahyang, boleh tak? Tukar, nak tukar pun. Sesungguhnya aku sembahyang, bahawasanya aku sembahyang. Susah pula jadinya. Tak payah kau tukar lah. Tapi orang kita dah sahaja semua. Sahaja aku semayang, sahaja aku ambil wuduk, sahaja aku puasa, sahaja je. Tak ada ke kau dak sahaja? Dahlah kosok nak semayang, nak ambil wuduk, nak ni berpuasa, tu kosok. Hak niat kita hak biasa sahaja. Dak ubah sahaja tak ada benda. Aku nak semayang, tu kosok dah tu. Tapi tak dah banyak-banyak lah. Pakai sahaja kena. Sahaja aku semayang. Tambahan kita ni pula, kita nak cerita hak juzuk niat ni. Niat yang sebenar pun kadang-kadang kita tak dapat pun. Niat ni kita hanya bercakap dalam hati. Saja aku semahyang fardu zuhur 4 rakaat tunai, makmum kerana Allah. Cakap dalam hati. Hak lidah ni usolli fardu zuhri, itu lafaz niat. Usolli fardu zuhri itu lafaz niat. Allahu akbar, Allah tu marilah hati cakap saja aku semayang fardu zuhur. Itu bukan niat tu. Itu dipanggil hadisun nafsi. Bercakap dalam hati, bukan niat. Dan macam mana niat? Nak tanya sikit. Kita makan, ada niat tau? Ke ngomong gitu je, tak sedar sudah makan? Nak tanya, makan ada niat tak nak makan? Ada? Ada lah. Macam mana niat? Mana tak nak cerita, itulah niat. Yelah, nak makan tu nak makan lah. Hak dalam hati kita niat nak makan ni. Macam mana niat? Niat lah. Mana nak cerita niat tu macam mana? Kalau boleh cerita bukan niat. Sahaja aku nak makan kerana lapar sangat-sangat dah ni. Gitu. Hati dipanggil niat. Ada ni. Sebab perbuatan kita ni kebanyakannya ada niat. Ada niat perbuatan kita tu. Tapi niatnya macam mana? Niat nak cerita macam mana? Tapi kita ni kalau bab perkara dunia, niat tu mudah-mudah. Kalau bab perkara ibadah, syaitan ganggu lalu dah. Payah nak dapat niat yang sebenar. Pada ni hak perkara dunia ni, memang kita ada niat. Bagi masjid ni pagi ni tak ada niat. Sudah ada sini lah Masjid Bukit Besar. Memang ada niat. Tapi nak ceritanya hak tu mudah-mudah je. Masuk bab ibadah, mulalah tu gangguan. Akhirnya kita hanya berbicara saja dengan hati. Saja aku semayang fardu zuhur. Kalau buruk saja aku ambil semayang. Dipanggil hadisun nafsi, bercakap dalam hati. Itu bukan niat. Tetapi sudah memada. Gitu je. Sudah memada. Tak sudah paksa-paksalah. Di niat yang sebenar, dia kosok, ta'arud, ta'ayun ketika takbiratul ihram tu, dia lah gitu je. Ada lah. Dia sekali gitu je, 3-3. Kalau susung sahaja, kosok permulaan, ta'arud tengah, ta'ayun hujung, saja aku semayang fardu zuhur, susung gitu, bukan niat. Di niat ni aradun la yanqasimu awwalahu akhirah. Satu perkara yang tak ada dahulu, tak ada kemudian. Macam nak makan tadi. Nak makan lauk apa tadi? Ada niat. Tapi susung tak? Nak makan nasi, kemudian lauk ada. Susung tak? Nak makan nasi, lauk. Banyak buat lauk atas meja ni. Lauk. Nak makan belaka tu. Kita niat nak makan belaka tu. Tapi ada tak susung, nasi, lauk. Ada tak? Itulah panggil niat sungguh. Hak tidak ada,
susung dahulu ke kemudian kita ada, itu niat yang sebenar. Adapun kita niat saja aku sembahyang fardu zuhur tu, waktu sudah memadalah dipanggil untuk kita orang awam ni. Sebab bila hati kita berbicara, bila hati kita bercakap, di dalam hati tu ada nak. Contoh gini, kita cakap. Kita kata, nanti habis kelas kita pergi makan, kita bercakap. Nanti habis kelas kita pergi makan, ni contoh je ni. Tak ada nak ajak siapa-siapa makan ni. Contoh, nanti habis kelas kita pergi makan kedai. Bila kita bercakap seumpama tu, ada tak dalam hati kita nak ajak dia pergi makan? Ada. Itu niat. Jadi bila hati kita berkata saja aku semayang fardu zuhur, itu bukan niat sebenar. Tapi selapis lagi dalam hati tu ada nak semayang fardu zuhur, itu niat. Makna apa? Kita hanya menyebut dengan hati pun sudah memada, cukup. Tapi niat sebenar kedak dengan hak kita sebut hati lah, itu bukan niat sebenar. Niat sebenar duduk mana? Dalam selapis lagi. Itu diumpamakan sebagai kulit sahaja. Hak kita duduk sebut di hati saja aku semayang fardu zuhur. Jadi kalau niat hanya dengan sebut saja aku semayang fardu zuhur, payah ke? Jadi orang takbir berulang-ulang ni, dia nak dapat niat yang sebenar. Hak bersusun dia tak ambil. Hak tu jadi was-was. Mana cukup dah. Hati kita sebut saja aku sembahyang fardu zuhur, okey dah. Niat apa susun gitu? Niat ada hak lapis dalam dia. Bila hati kita bercakap seumpama tu, dia panggil hadisun nafsi, bercakap dalam hati. Dia ada hak percakapan lidah, dia ada percakapan hati. Ke hati tak je bercakap? Tengok orang tu, orang ni. Tengok orang tu, dia ni. Cakap tau. Cakap ni. Dalam semayang lagi kuat cakap dalam hati. Tu imam ni panjang sungguh bila nak rokok tu imam ni. Kitanya sakit lutut. Dia ni baca surah panjang. Cakap. Nanti panggil hadisun nafsi, bercakap dalam hati. Jadi sahaja aku semayang fardu zuhur dipanggil apa? Hadisun nafsi, bercakap di dalam hati. Tapi kalau kita bercakap tu bukan niat. Niatnya adalah selapis lagi dalam. Sebenarnya kita cakap lidah tadi, apa yang kita bercakap mesti ada niat di dalam. Melainkan kalau kita latau, hak terkeluar tu dipanggil percakapan yang tidak ada niat. Kalau percakapan biasa, pasti ada niat di dalam tu selapis. Ada ni. Jadi kita bercakap dengan hati ketika takbir, memada dah, tak ada susah-susah lah. Mana panggil apa? Bilang dengan hati, walaupun bukan niat yang sebenar. Jadi bab niat ni banyak perkara yang kita nak kena faham satu. Dok kena pengajian, akhirnya akan jadi takbir berulang-ulang. Bila tak faham bab niat, akhirnya bubuh muka bawah pahitnya lama dah. Air tu duk nyocor dah turun. Tak boleh niat lagi, dia kata. Suka pula dah. Hidup muka bawah pahit, dia tunggu orang pahitnya tak ada dah. Pahitnya tak banyak surah tu. Orang pula tadi kuliah maghrib panjang. Jadi ramai orang wuduk patah. Tunggu belakang dia duduk bubuh muka bawah pahit. Akak dia bubuh tepi lah. Nanti dulu orang lain ambil semayang. Sebab apa tu? Niat tak mari, dia kata. Bilang sudahlah saja aku ambil air semayang kerana Allah. Cakap sudahlah. Kita nak dapat niat sebenar, itu bergantung pada kekuatan. Tak kuat dah tu. Kita ni mudah dapat niat yang sebenar ketika kita fokus. Hati kita fokus. Contohnya bulan Ramadan. Itu mudah dapat niat sebenar. Sebab masa tu mana fokus kita tu lebih. Tak macam dengan bulan-bulan yang lain. Bulan Ramadan kita fokus lebih kepada semayang contohnya. Hati ketulah biasanya kita boleh dapat niat yang sebenar. Allahu Akbar tu kosak, ta'arud, ta'ayung, hadir tanpa susung. Apa? Sebab kita nak semayang. Ni nak semayang. Kalau ketika lain dia masuk waktu dah kerja dah siap lagi. Pada ni macam terpaksa. Terpaksa nak dapat niat sebenar macam mana? Kalau kita fokus betul, mudah dapat niat.
Tapi nak ceritanya tak dapat niat sebenar pun okey dah. Berarti kena belajar molek dalam bab ni. Selain daripada kita nak kena faham dia punya juzuk niat. Jadi hak martabat yang pertama, juzuk niatnya satu, qasa jua. Sahaja aku sembahyang. Sembahyang mana ni? Sembahyang sunat mutlak. Kita sebut dah minggu lepas, sembahyang sunat ada 3. Satunya sembahyang sunat yang berwaktu. Isra', duha, tarawih, witir. Rawatib tu. Qabliyah, ba'diyah semua tu berwaktu dia panggil. Satu lagi sembahyang sunat bersebab. Waktu tidak berkait. Berlaku sebab sunat sembahyang. Berlaku sebab sunat sembahyang. Contoh sebab kita ambil wudu, itu bersebab. Kita masuk masjid, itu bersebab. Kita ada hajah, ada kerana, itu bersebab. Sembahyang sunat hajah. Dia panggil bersebab. Berlakunya gerhana, itu bersebab. Satu laginya sembahyang sunat mutlak ni, sembahyang sunat yang tidak ada waktu, sembahyang sunat yang tidak ada sebab, boleh sembahyang bila-bila masa, berapa rakaat sekalipun, hanya jangan sembahyang di waktu tahrim jua. Ada ni. Berapa rakaat terpulang? 1 rakaat pun boleh, 2 rakaat 1 salam pun boleh, 10 rakaat 1 salam pun boleh. Cuma afdalnya sembahyang sunat ni masna 2 rakaat beri salam. Lepas tu takbir pula 2 rakaat beri salam, itu lebih afdal. Dia gitu. Ada ni. Tapi dia panggil sembahyang sunat hak tak ada waktu, tak ada sebab dan tak ada waktu dan tak ada sebab. Dia panggil sembahyang sunat mutlak. Bukan kata sunat mutlak, bukan. Mutlak dengan bahawa tidak berkait dengan waktu dan tidak berkait dengan sebab. Itu dia panggil sembahyang sunat mutlak. Bukan nama dia tu mutlak. Kalau kita kata sembahyang sunat, gitu. Tapi nyawa gitu pula. Apa mutlak? Sembahyang sunat. Hak tak mutlak, sembahyang sunat Isra'. Tu dak mutlak dah tu, berkait dia. Sembahyang sunat duha. Tu dak mutlak tu, hak tu berkait gitu tu. Sembahyang sunat tarawih, sembahyang sunat witir. Tu ada nama di suku tu, kena kait tu. Hak ni hak mutlak. Hak tak ada kait apa-apa pun. Sebab apa? Nak kait dengan waktu, dia tak ada waktu. Ada ni. Nak kait dengan sebab, dia tak ada sebab. Dia panggil sembahyang sunat mutlak. Sembahyang sunat ni memada dalam niat qasa jua. Aku nak sembahyang. Ni sekurang-kurang. Nak comel niatnya saja aku sembahyang sunat 2 rakaat kerana Allah. Tu comel. Saja aku sembahyang sunat 2 rakaat kerana Allah. Sebut sunat, hukumnya sunat. Sebut 2 rakaat, hukumnya sunat. Sebut kerana Allah, hukumnya sunat. Hak wajibnya aku nak sembahyang qasa jua. Jangan tinggal hak sunat. Cuma kita bicara sekarang nak tahu mana hak wajib. Selebihnya hukumnya sunat. Itu yang kita cerita hak mana hak wajib ni, bukan sebab wajib saja. Sembahyang sunat mutlak. Kemudian dalam kitab ni hak niat sembahyang martabat yang pertama yang mana memada dengan qasa jua ni bukan hanya sembahyang sunat mutlak. Dia dihubung dengan sembahyang sunat mutlak dengan bahawa sama hukum dalam niat memada dengan niat qasa jua saja aku sembahyang, seperti tahiyatul masjid dan minta hujan dan sembahyang hajah dan istikharah dan sunat wudu dan tahajud. Ini satu pandangan. Tapi pandangan muktamad, hak mana-mana saya sebut sembahyang ni diduduk di martabat yang kedua. Bukan di martabat yang pertama. Duduk di martabat yang kedua. Pada ni. Sebab apa? Sebab sunat tahiyatul masjid, sembahyang sunat bersebab. Kalau kita tak niat, kita masuk masjid. Kita niat saja aku sembahyang. Tidak kaitkan, tidak sambung dengan tahiyatul masjid. Atas pandangan
tak wajib sebut tahiyatul masjid, boleh pahala tahiyatul masjid. Atas pandangan kena sebut tahiyatul masjid baru boleh pahala. Kena tak dapat pahala tahiyatul masjid. Cuma tidak makruh sebab kita masuk masjid kita ada sembahyang. Gitu je. Jadi gini. Kita masuk masjid. Sebelum duduk disunatkan sembahyang. Apa-apa sembahyang. Dia akan jadi tahiyah memuliakan masjid. Tahiyatul masjid memuliakan masjid. Ada ni. Tahiyah di Masjidil Haram, tahiyahnya dengan tawaf. Tahiyah masjid ni dengan sembahyang. Kita masuk masjid ada sembahyang, dia jadi tahiyah. Contohnya kita masuk masjid orang qomat dah. Kita masuk masjid orang qomat dah. Kita sembahyanglah fardu zuhur dah orang qomat dah. Sembahyang fardu zuhur tu, fardu zuhur lah. Kita dapat kita tak makruh dah sebab apa? Sebab ada dah sembahyang. Sebab ada dah sembahyang. Tapi kita nak dapat pahala tahiyatul masjid. Hak zuhur tu tak ada ni fardu zuhur, kita nak fardu zuhur dah. Kita nak dapat juga pahala sunat tahiyatul masjid. Pahala zuhur, pahala wajib tu. Nak dapat pahala tahiyatul masjid. Atas pandangan tahiyatul masjid kena ta'yinkan, kena sebut. Kalau tak niat tahiyatul masjid tak dapat pahala tahiyatul masjid. Cuma tak makruh je lah sebab ada sembahyang. Atas pandangan tahiyatul masjid dia sebut, jadi tahiyah sendiri nah. Pahala walaupun tak sebut dan niat pun. Dia baru masuk masjid, tahiyah belum lagi. Dia pun niat saja aku sembahyang fardu zuhur. Gitu je. Niat tahiyah tak ada. Dapat dah pahala tahiyah. Atas pandangan hak ni dapat sebab dia tak syarat sebut tahiyah. Atas satu pandangan lagi, kena sebutlah tahiyah. Nak dapat pahala. Dan nak niat macam mana? Saja aku sembahyang fardu zuhur dan tahiyatul masjid kerana Allah. Baru boleh dapat tahiyatul pahala sunat tahiyatul masjid. Kalau tak niat, dapat pahala sembahyang fardu zuhur sahaja dan tidak makruh sebab masuk masjid ada sembahyang. Sembahyang apa? Sembahyang fardu zuhur. Pada ni. Di sini ada dua pandangan. Satu pandangan, tahiyatul masjid ni contoh sembahyang lain pun sama ni, ada kehadapan ni. Dia kena niat suku, baru boleh pahala. Cuma sembahyang ni boleh tumpang. Sembahyang sunat tahiyatul masjid boleh tumpang dalam sembahyang qabliyah, boleh. Dalam sembahyang fardu zuhur, boleh. Sembahyang sunat hajah, sembahyang sunat istikharah, sembahyang sunat wuduk boleh tumpang belaka tu. Orang kita kadang-kadang kan lepas daripada isyak, Allah sembahyang sunat hajat pula. Kita nak cepat ni, sembahyang sunat hajat pula, nak sembahyang ba'diyah isyak kita pula. Ada apa-apanya sembahyang sunat hajat. Serta kita niat qabliyah ba'diyah isyak dan sunat hajat. Boleh himpun je. Tu kadang-kadang kebuk kata sembahyang hajat, separuh lagi tubik. Tanya dia ada hajat, dia ajak orang sembahyang. Tanya orang ada hajat, dia tambah lagi. Orang apa? Orang penting diri, orang apa? Orang penting diri, orang gitu. Tanya kita ada hajat, minta tolong. Mayang hajat belakang ni minta tolong. Tanya kita ada hajat. Tanya ada orang hajat dia lagi. Walah, kalau kita sembahyang hajat untuk hajat orang lain pun, kita pun ada hajat juga. Kita sertakan dengan hajah kita. Apa masalahnya? Kita ada hajah langsung. Tak ada. Kita dengan Tuhan tak ada. Dah kita nak apa-apanya. Hebat kita. Tak ada. Kita ni orang debel, ni orang handalang. Cukup lengkap dah. Tak ada perlu satu hajah pun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hebat kita. Lepas tu kita jarang-jarang berdoa. Sebab apa? Sebab kita beres dah. Tak perlu dah kepada minta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semayang lah hajat kita sama. Hajat dia tu hajat dia lah. Orang minta tu